warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala 'abdikan nabiyil karim Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa sunna ulaika rafiqa, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bahagia, siapa ada ni? Saya tak kenal seorang pun melainkan sahabat kita berdua ni. Kalau kajak Kelantan faham ke? Boleh belaka. Oh, tak dengar? Saya pegang tak? Boleh? Dengar? Oh, satu lagi. Banyak sangat. Kau mana ni? Ni. Tes. Ayo, pandai. Ada sebutan ya. Ikhwah wa akhwat sekalian, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya hormati sekalian, saya cuba memahami latar dari tuan-tuan dan puan-puan, keinginan, kecenderungan dan sebagainya, dan sahabat saya dah menceritakan sedikit dan sebagainya. Jadi kaedahnya berbeza bila kita berhadapan dengan audiens yang belum faham apa yang kita nak sampaikan. So bila dah berhadapan dengan orang-orang lama dalam dakwah sunnah itu sendiri, kita pun jadi risaulah nak cerita apa sangat. Barangkali semua dah tahu. Cuma tajuk yang diminta pada malam ini untuk kita fokus kepada seorang tokoh, yang dikecilkan skopnya kepada pula karya-karya beliau. Barangkali tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, orang lama dah biasa dengan beliau. Namun saya begitu sekali ingin mengangkat beliau untuk terutamanya kepada anak-anak muda di universiti dan sebagainya. Kerana kita di sana kita faham, bila saya berkecimpung dalam dakwah, ceramah bersama anak muda dalam aktivisme dan sebagainya, kita sedar bahawasanya yang merubah pemikiran, yang boleh merubah pemikiran, yang boleh merubah sudut pandang mereka untuk menerima sesuatu hujah adalah tidak lain apabila mereka itu mula berkehendak dan mereka itu mula mencari dan membaca karya-karya yang mampu memberikan pencerahan kepada mereka. Dalam banyak seminar, ceramah, kuliah dan sebagainya, khususnya kuliah-kuliah akademik, pembentangan kertas kerja dan sebagainya, saya katakan kejayaan satu ceramah, kejayaan satu kuliah dan sebagainya adalah bila ustaz tu mengajar, adalah bila pensyarah tu mengajar dan sebagainya, yang mendengar rasa terdorong untuk nak juga baca bahan-bahan bacaan yang ustaz tu baca. Boleh faham maksud saya? Seorang ustaz tu bila dia ceramah, dia tak guna kepala otak dia. Terutama ustaz-ustaz sunnah kita yang membuat rujukan, yang mesti ada ke homework dia dan sebagainya, dia ada ceramah malam ni dan sebagainya. Maka daripada sana, saya katakan kalau saya mampu dalam satu ceramah, kuliah dan sebagainya seperti ini, saya mendorong tuan-tuan membuka minda, di sana aku perlu baca buku ini. Maka bila tuan-tuan keluar, tanya saya, mana nak dapat buku ni? Mana nak beli buku ni? Saya nak baca, saya nak jadikan koleksi di rumah. Itu adalah satu takah kejayaan bagi satu-satu ceramah dalam satu keadaan. Maksudnya sejam ceramah ni tak cukup untuk kita nak faham. Tetapi bila baca buku sendiri dan sebagainya, dia akan lebih luas dan faham nanti. Dan bila datang sekali lagi, kita akan diskusikan dan sebagainya, apa yang dibicarakan dalam buku tersebut. Nampak tak berapa faham lagi tu? Dia falsafah sikit lah. Gini tuan-tuan,
Mana-mana tokoh, kalau kita perasan dalam negara kita sekalipun, ustaz-ustaz kita yang sunnah dan sebagainya, mereka mesti ada seorang ataupun kitab yang mereka benar-benar kuasai dan mereka jadikan umdah, sandaran pemikiran mereka. Mana-mana ustaz, dia akan ada satu kitab yang betul-betul dia kuasai, yang dia rasa seronok nak mengajar dan dia seronok sangat belajar dulu-dulu. Dan bila dia mengajar kita kitab tersebut, kita seronok. Kita tahu bila dia mengajar kitab tersebut, dia betul-betul menguasai kitab itu. Kita tahu dia tak baca ataupun dia tak study langsung, tak. Bila dia pegang kitab tu, dia betul-betul kuasai. Dia buat homework betul-betul, dia belajar sungguh-sungguh, kulit ke kulit dan sebagainya. Makanya untuk orang awam macam kita, barangkali tuan-tuan yang di luar sana yang kita nak sampaikan dakwah ini, kebanyakan daripada kita tak mampu berbahasa Arab dengan bagus, tapi semangat untuk nak faham sunnah itu ada. Betul tak? Dan ini menyebabkan kita terpaksa bergantung kepada ustaz-ustaz kita lah. Dan di sana kita terlupa. Bila saya duduk dengan anak-anak muda dan sebagainya, mereka suka membaca bahan bacaan dan sebagainya, rupa-rupanya di sana ada seorang tokoh yang tidak asing dalam negara kita di Nusantara ini, yang dia ni memang dasar hampir keseluruhan hidupnya diinfakkan kepada dakwah. Dan dakwahnya adalah dakwah yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat beliau. Tokoh yang saya masukkan adalah almarhum Profesor Dr. Hamka. Walaupun ada beberapa sisi yang kita tak setuju, itu biasa, tokoh-tokoh tak sempurna. Namun kita nak tengok hari ini sebuah karya yang dia karang, iaitu Tafsir Al-Azhar. Kenapa Tafsir Al-Azhar ni penting untuk kita, khususnya mereka yang tidak mampu untuk berbahasa Arab dengan bagus, untuk maraji', merujuk kepada kitab-kitab dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi SAW kata, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat nabiyyi. Ada riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Nabi SAW kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perintah. Amraini di sini biasanya kita terjemah sebagai apa? Dua perkara. Banyak teks terjemahan kita terjemah sebagai taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Maulana Fakhrul Razi daripada Kuala Kangsar mengkritik terjemahan yang tidak tepat itu, kerana amraini asalnya masdarnya adalah amara. Amara ni perintah, arahan. Jadi hadis ini bermaksud taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perintah, dua arahan. Kalau dua perkara nak terima pun tak apa, tak nak terima pun tak ada masalah. Tengok, walaupun satu patah perkataan, tapi implikasinya kepada maksud teks hadis secara keseluruhan sungguh besar, tuan-tuan. Sebab tu tak boleh main-main nak terjemah hadis, tak boleh. Dia perlukan penelitian itu. Nabi kata taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perintah, arahan. Lam tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan sesat kamu selagi mana berpegang akan keduanya. Kitab Allah wa sunnat nabiyhi, kitab Allah yakni Quran dan sunnah nabinya. Dan sememangnya perkembangan ilmu Islam di peringkat awal, Al-Quran menjadi yang utama difokuskan, pengumpulan, penulisan dan sebagainya. Dan bila Al-Quran dah selesai, ilmu yang pertama berkembang dalam Islam adalah tafsir Al-Quran. Bila Al-Quran dah selesai 30 juzuk, kefahaman terhadap Al-Quran itu mula berkembang. Munculnya Ibn Abbas, munculnya Ibn Umar menafsirkan ayat-ayat, hingga kan Ibn Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, merujuk kepada kefahaman dia kepada ayat Quran itu sendiri. Dan barulah yang kedua, pengumpulan hadis berlaku zaman Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan syarah-syarah hadis kemudian berkembang. Nak katanya dua ini, sumber ilmu Islam berpunca daripada kedua ini. Sebab tu hari ini bila seseorang membaca Al-Quran, walaupun dia boleh ambil makna secara umumnya, nak dapat tidak, kita kena terpaksa juga bergantung kepada tafsir Quran untuk nak faham, untuk nak praktiskan ayat Quran itu sendiri. Tak boleh kita tengok secara surface itu saja.
Bagi orang yang mengaji sikit macam kita ni, memang kena ada disiplin tersebut. Cumanya tafsir yang bagaimana kita nak rujuk sekarang? Kerana di alam Melayu, sepanjang sejarah Islam di alam Melayu beratus tahun, hampir 1000 tahun ni tuan-tuan, tafsir lengkap 30 juzuk tak sampai 10 buah ada. Ulama alam Melayu ni ramai hebat. Ramai yang hebat. Sebut Syekh Daud Fatani hebat dalam erti kata satu sudut pandang. Tak boleh nafikan keilmuan mereka. Bahasa Arabnya Syekh Ahmad Al-Fatani menjadi imam besar di Mekah. Al-Minangkabawi, Al-Bantani, banyak ulama Melayu yang hebat. Bahkan orang-orang Arab pun mengaji dengan ulama Melayu. Itu kita kena akui. Cumanya sepanjang sejarah keilmuan Islam di Nusantara, yang banyak mereka fokus, yang pertama kitab akidah, yang akidah Asy'ariyah Maturidi sifat 20, yang sampai hari ini pun mereka masih pakai kitab tersebut. Yang kedua, fiqh mazhab Syafi'i, yang dikatakan kemudian diadaptasi daripada fiqh Ghazali, kemudian jadi Fatani. Yang kita tahu fiqh yang mereka pakai hari ini, mereka nisbah pada Syafi'i, kita tahu banyaknya adalah fiqh Fatani sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kitab tasawuf, wahdatul wujud dan sebagainya. Itu yang menjadi keutamaan untuk ulama-ulama di alam Melayu. Wallahu alam kenapa. Dan saat saya tengah bercakap ni tuan-tuan, kajian akademik menyatakan tidak ada hanya 6 ke 7 buah tafsir lengkap 30 juzuk. Jadi dalam ramai-ramai ulama di alam Melayu ni, saya peliklah, kami pelik. Mengapa tafsir Quran tak jadi keutamaan? Satu. Dan yang kedua, lebih teruk lagi, sehingga saya tengah bercakap sekarang ni, tidak ada terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu Sunan Sittah ataupun Kutubut Tis'ah. Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad dan Muwatta Malik, Kutubut Tis'ah. Tidak ada terjemahan lengkap dalam bahasa Melayu, tulisan Jawa. Maka tidak peliklah, terlalu banyak hadis-hadis palsu bergelegar dalam alam Melayu. Kerana kitab Sahih Bukhari, Muslim pun tak pernah kenal. At least kenal lah, walaupun tak mengaji. Kena tengok kulit tu kitab ni Sahih Bukhari, ni Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari ada hampir 8,000 hadis. Imam Bukhari menerima riwayat hadis sebanyak 300 riwayat. 300,000 tuan-tuan. Dalam muqaddimah Sahih Bukhari dia sebut Imam Bukhari menerima 300 riwayat. Dan dia hafal dalam tak ada 200 jalur isnad hadis. 200 apa? 200,000. Dan dia menyaring dan hanya memasukkan lebih kurang 8,000 kurang sikit dalam Sahih Bukhari dia. Musnad Ahmad 26,000 lebih hadis. Pengulangan hadis, sebab hadis matan itu, teks itu tak banyak. Hadis sahih dikatakan tak sampai 5,000 dia punya teks itu. Tapi jalur sanad itu jadi satu bidang keilmuan lain pula. Imam Zahabinya apa semua begitu begini. Nampak tak? Tapi di alam Melayu orang tak bercakap. Orang tak bercakap Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan tidak peliklah bagi siapa yang pernah mengaji kitab-kitab kuning di pondok-pondok, maka mereka akan dapati tidak ada satu sistem disiplin yang dinamakan takhrij ataupun tahqiq apatah lagi. Kita mengaji jumpa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dia buat kurungan al-hadis. Mari dia pada mana? Tak tahu. Dan bila dibuat kajian secara akademik di UM tempat saya belajar dan sebagainya, ada yang dikatakan hadis itu, kita cek dalam kitab maudu'at, hadis-hadis palsu pun tak ada. Lebih berat pada palsu lah. Nampak tak? La aslalah, tidak ada asal. Mari dia pada mana? Tak tahu. Nah itu yang berlaku. Maka tak peliklah orang Melayu beri buat macam-macam. Nabi buat ni. Mari mana Nabi buat? Sebabnya memang kita tidak, pengajian hadis hingga saat ini pun belum lagi melata di alam Melayu ini, khususnya di tanah Melayu. Melainkan 10 tahun kebelakangan inilah mula bangkit, sebab ada 2-3 orang tokoh yang lantang bercakap di peringkat internasional. Walaupun kita tak setuju juga beberapa pandangan dia, itu biasa. Tapi kesan daripada keberanian mereka telah memberi impak yang besar pada dakwah sunnah untuk memperkenalkan hadis dan sebagainya. Saya pergi mana-mana, antara bahan ceramah yang kita suka, kita tahu. Sebab bila kita pergi ceramah, bukan audio macam tuan-tuan semua yang dah faham. Maka kita nak kettle mereka. Saya tunjuk, saya buat print screen, saya tunjuk kitab hadis.
Ni Sahih Bukhari, ni Sahih Muslim, ni Ibnu Majah, An-Nasa'i. Dalam Sahih Bukhari ada 7,000 hadis, Sahih Muslim ada 6,000, Ibnu Majah ada 3,000 lebih, Muwatta Malik 1,700. Saya sebut. Tuan-tuan pernah tengok ke tak saya? Jangan risau, ustaz-ustaz pun tak belajar. Ustaz-ustaz pun tak habis daurah ribu-ribu hadis. Musnad Ahmad 26,000. Syekh Syuaib Arnaud tahqiq pula jadi 40 jilid. Mana nak belajar? Tapi Al-Imam Hasan Al-Banna kata, bila disusun usulul 20, dia letakkan yang pertama apa dia prinsipnya? Al-fahmu. Kita nak jadi alim ni payah. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi habiskan masa 16 jam sehari mengadap buku dalam maktabah dia. Dan ulama-ulama lain kalau sebut dia dengan kitab ni, Uthaymin, bin Baz, ulama-ulama salaf apa semua ni, menghabiskan masa dengan dalam maktabah. Albani tidur, memang duduk dalam maktabah, sampaikan penjaga maktabah bagi kunci pada dia, ikut mulah nak buat apa pun. Soalnya begitu. Jadi kita nak bercakap macam orang alim tak boleh. Jadi kita boleh sampai satu level yang dinamakan al-fahmu. Pada al-fahmu, faham. Nak hafal hadis tak boleh, nak hafal Quran tak mampu dah. Kita boleh capai satu level iaitu al-fahmu. Kita faham. Bila nak cakap tentang agama, khususnya dalam akidah dan ibadah, kamu kena ada dalil, kamu kena ada nas. Bila bercakap tentang akidah dan ibadah, kita kena ittiba'us sunnah. Kena benar-benar jaga, kena ketat, rigid. Sebabnya kalau Nabi SAW tak mari, kita tak tahu apa itu aqidatut tauhid. Kita tak erti cara ibadah, solat, puasa, zakat, haji, kita tak erti. Jadi benda-benda begini, bila Rasulullah tak mari, kita tak erti, kita tak boleh nak pandang-pandang mereka. Namun ada satu fakta menarik. Saya bincang dengan sahabat-sahabat kita, Dr. Rozaimi apa semua, dan mereka setuju dengan benda ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau teringat Sayyidina Bilal bin Rabah, Rasulullah satu hari mimpi, Rasulullah nak masuk syurga, tiba-tiba terdengar derap tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah. Saya tahu tuan-tuan ada yang dah dengar hadis ni. Esoknya Rasulullah jumpa Sayyidina Bilal bin Rabah. Saya bagi riwayat bil makna, tak ingat matan Arab. Tanya, apa amalan kamu Bilal? Maksudnya diberi keutamaan, kelebihan yang begitu. Maka Bilal kata, tak ada benda lain, aku buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Tetapi aku dah satu benda yang aku suka, apa dia? Setiap kali wuduk dia batal, dia solat sunat dua rakaat. Setiap kali istiqamah. Dalam kes yang lain, sahabat Nabi ada yang satu kali Nabi jadi imam, selesai solat Nabi berpaling. Nabi tanya, siapa yang tadi masa i'tidal bangkit daripada rukuk baca apa? Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tanya siapa? Sahabat-sahabat senyap, sebab sahabat tahu benda yang Nabi tak ajar kami tak boleh, sebab ni dalam ibadah, ritual ibadah, tak boleh nak reka. Maka bila ditanya begitu, sahabat yang buat tu senyap, tak mengaku. Rasulullah kata, aku lihat malaikat turun daripada langit, berebut nak angkat kepala bacaan tersebut. Aku Rasulullah, sahabat kata. Baru mengaku berani, sebab benda yang positif. Baik. Yang ketiga, ada seorang sahabat, setiap kali dia solat, dia jadi imam, dia baca surah Fatihah, dia akan baca surah, dan terus dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Setiap kali. Sahabat-sahabat yang jadi makmum dia akhirnya mengadu pada Rasulullah, sebab sahabat tahu Rasulullah tak ajar. Solat sunat 2 rakaat selepas wuduk pun Rasulullah tak ajar. Yang baca sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih pun Rasulullah tak ajar. Yang ketiga ni pun Rasulullah tak ajar. Dan dipanggil di soal syahadat oleh Rasulullah, disebutlah kerana aku cintakan surah Al-Ikhlas begitu begini, dan ketiga-tiganya Rasulullah telah takrirkan. Apa dia takrir? Rasulullah mengiyakan. Balik kepada kita hari ni, adakah kita boleh buat begitu? Contoh, yang ketiga-tiga tadi apa dia punya amalan? Sunat solat sunat, bacaan pun sunat, sami Allahu liman hamidah tu bacaan sunat lah. Dan juga yang ketiga tadi apa? Surah Al-Ikhlas pun sunat juga dalam solat. Baik. Tapi kalau tiba-tiba hari ni orang kata, okey, istighfar adalah sunat. Sayyidul istighfar apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dibaca sekali siang, dibaca sekali malam. Dosa-dosa dibuih, dosa-dosa ibarat buih di laut pun boleh terhapus dan sebagainya, antara fadilat dia. Baik.
Rasulullah kata, apa nama, tiba-tiba hari ni, contoh lepas ni, lepas ni kita pergi surau mana-mana, ustaz mengajar bab istighfar, banyak hadis dalam Riyadhus Salihin bab terakhir tentang istighfar, dan antara perkara yang Allah Ta'ala sangat suka adalah istighfar. Dan Rasulullah istighfar 70 hingga 100 kali. Tak berapa best cakap benda begini sebab tuan-tuan dah tahu. Saya expect tuan-tuan dah tahu, jadi tak syok nak mengajar. Tapi tak apalah, dengarlah pengulangan. Sebab saya nak pergi kepada pendekatan dakwah kita kepada orang awam nanti. Baik. Tiba-tiba ada orang selepas kita cerita pasal istighfar apa semua, dia kata, ustaz, lepas ni kita buat datang ke rumah boleh tak? Kenapa? Saya nak buat majlis istighfar. Majlis istighfar lagu mana? Tak ada ramai-ramai. Astagfirullah, astagfirullah, macam kita buat tahlil kan? Ini double bid'ah ni. Sebab orang Melayu, apa nama, orang Melayu lama pun tak buat. Tiba-tiba kita kata kita nak buat majlis istighfar ramai-ramai, baca 100 kali ramai-ramai. Sedangkan benda tu sunat. Dan kebanyakan ibadah sunat banyaknya adalah bersifat individu. Kita buat seorang-seorang, qiyam seorang-seorang, itu semua. Kebanyakan ibadah sunat semua, melainkan solat sunat raya, solat sunat istisqa, 2-3 tu je. Yang lain semua solat sunat, lafaz istighfar, semua sendiri belaka kalau perasan. Individu. Kerana ia bersifat individu pahalanya. Baik. Lepas tu dia kata, kenapa tak boleh? Sebab sahabat-sahabat Nabi tak dibuat. Ni muncul bid'ah hasanah ni. Nah, sahabat-sahabat Nabi buat. Tuan-tuan, kita kena kata ke dia, lain sebab zaman tu Nabi ada. Nabi telah endorsekan apa yang sahabat buat. Hari ni siapa nak endorse? Ustaz Mu. Ustaz Mu sama level dengan Nabi ke? Ni pening kepala habis ni. Jadi tak boleh endorse. Cumanya, kemudian bila saya baca biografi ulama-ulama Imam Ibn Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Ghazali sendiri, dan ramai ulama-ulama di alam Melayu, kenapa mereka ni seakan-akan ada amalan khusus untuk diri mereka? Rasa tak? Ada yang ni kata, oh Tok Guru aku hebat, apa? Dia istighfar 1000 kali sehari, tak cukup 1000 tak berhenti. Ada ni kata, dia pergi baca surah surah Yasin sehari 10 kali, kalau tak cukup tak berhenti. Itu amalan dia. Asasnya amalan begitu boleh ke tak, tuan-tuan? Tak ada masalah, sebab dia sunat hukum asas dia. Baca Quran apa semua tu. Dan dia buat untuk diri dia. Mana? Dia tidak memajliskan. Balik kiyah pada yang apa yang sahabat-sahabat buat tadi. Mereka tak suruh orang lain buat satu hal, dan mereka tidak memajliskan. Itu isu lain. Itu isu lain. Tapi untuk diri kita, bila saya baca biografi ulama-ulama, mereka ada amalan-amalan sunat. Daripada banyak-banyak amalan sunat yang kita mengajar dari hadis Riyadhus Salihin apa semua kita begini tu, sama ada lafaz zikir, solat sunat dan sebagainya, kita kena ada ibrahnya, kita kena ada 1-2 ibadah sunat yang kita istiqamah. Kita seakan-akan kita kata inilah solat, benda sunat yang aku nak istiqamah. Boleh faham ke? Contoh, ada orang dia kata setiap kali aku berhenti surau masjid mana, aku mesti bagi sekian dalam tabung, sebab dia suka derma. Ada orang dia kata aku suka solat, aku akan solat sunat duha hari-hari, tak boleh, aku mesti solat sunat macam-macam mana. Jadi dalam banyak-banyak ibadah sunat Nabi tu, kita boleh pilih yang mana-mana untuk kita istiqamahkan, dan dia tak ada masalah. Bacaan Quran yang mana-mana surah yang kita suka, surah Ayatul Kursi dan sebagainya. Sebab banyak dalam kehidupan Nabi ni sunat yang kita tak mampu nak tiru semuanya. Maka sesuai dengan qadar diri kita, kita pilih beberapa yang kita istiqamahkan. Nampak? Dan antara 3 perkara yang saya proposekan dalam bila tazkirah dalam bulan Ramadan tempoh hari, benda yang kita dah buat tetapi dia punya pahala sangat besar di sisi Tuhan dan praktikal untuk kita buat, iaitu 3. Yang pertama, solat sunat fajar. Kata Nabi sallallahu, kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli raka'ataini khafifataini bainan nida' wal iqamah fi salat as-subhi. Rasulullah ni dia akan solat sunat 2 rakaat secara ringan. Khafifataini, secara ringan, maksudnya tak lama. Bainan nida' wal iqamah, di antara azan dan juga iqamah. Fi salat as-subhi, pada
saat solat subuh. Yang kita dah buat selama ni itulah. Kerana apa? Kerana dalam hadis yang lain riwayat Muslim Rasulullah sebut, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat 2 rakaat ni pada waktu fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bila bahasa Arab sebut dunia, dia tidak bermaksud bumi kita ni tuan-tuan. Bumi ni al-ard. Bila sebut dunia, itu bermaksud apa dia? Seluruh alam ini, the Milky Way of galaxy, termasuk bintang-bintang cakrawala semua, the expanses of the Milky Way of galaxy yang tidak ada ending tu, yang tidak ada dia punya sempadan, wallahu alam, sains ibarat tak pernah jumpa lagi. Itu maksudnya dunia. Dan Rasulullah kata raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu kelebihan dia. Kena istiqamah tuan-tuan. Kena istiqamah dua rakaat fajar itu besar, kaya sungguh di sisi agama Tuhan. Agama Islam adalah bila kita mampu untuk solat sunat 2 rakaat sebelum kita pergi menunaikan solat subuh berjamaah. Itu antara sebab kita dah buat. Jadi bila dengar hadis-hadis begini kita akan jadi lebih semangat. Baik. Itu yang pertama. Dan dalam hadis yang kedua, An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i, Rasulullah kata raka'atul fajri ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. 2 rakaat solat sunat fajar ni aku suka ke atas kamu lebih daripada dunia keseluruhannya. Allahu akbar. Banyak solat sunat banyak ni amalan sunat ni, tapi kita tak mampu nak buat semua. Dan kata setengah ulama hadis, bila kita dengar satu hadis dan hadis itu sahih, maka kita cubalah buat sekali setelah kita dengar tu untuk memenuhkan. Bila kita dengar, kita pernah buat benda tu, bukan dengar saja tanpa beramal. Nampak tu? Jadi yang 2 lagi dalam hadis lain riwayat Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isyak secara berjamaah, faka'annama, maka seolah-olah dia itu telah mendirikan separuh daripada malam. Jadi orang yang tak berapa rajin nak qiyam, kena jaga solat isyak berjamaah. Kena jaga solat isyak berjamaah. Dan hadis tadi sama lagi, wa man sallas subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullah. Siapa yang solat subuh esokkannya, dia solat subuh pula secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan seluruh daripada malam. Allahu akbar. Jadi bila saya pergi ke ruang awam, bukan macam kita punya kuliah ni, bila kita cerita tentang benda-benda begitu, dia rasa seronok. Dan kita sebut ni hadis sahih, riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Dan tuan-tuan barulah kita pergi cerita. Dan kalau boleh nak beramal yang sunat-sunat ni, carilah hadis-hadis sahih. Banyak tuan-tuan lepas cerita Sahih Bukhari ada 7,000, 8,000. Oh, baru dia kata, oh ni tak kena. Kita semangat nak dakwah, kita marah orang tak ikut sunnah, tapi kita tak pernah cerita inilah sunnah, inilah sumber sunnah. Dan kita marah orang yang jahil, kita marah terhadap kejahilan orang tersebut. Salah kita juga sebenarnya. Kita tak pernah tunjuk Sahih Bukhari tu apa, Sahih Muslim. Ramai orang buh nama orang Melayu ni, Imam Bukhari dia kenal. Dia pun letak nama anak dia siapa dia? Bukhari. Muhammad Bukhari, Muhammad Tirmizi. Kata, "Hei Kak, Bukhari itu nama kampung Imam Bukhari." Nama Imam Bukhari yang sebenar Muhammad bin Ismail. Bukhari itu Bukhara, nama kampung dia. Tapi nak ambilnya berkat ulama, letaklah nama anak Bukhari, Tirmizi. Tirmizi pun nama kampung Imam Tirmizi. Ni. Tapi kita rasa bila kita marah kepada, kita rasa tak puas hati ataupun kita marah kepada orang tak terima dakwah sunnah, tanpa kita terlebih dahulu memperkenalkan sumber-sumber. Kita tak pernah cerita apa itu Sahih Bukhari, apa itu Sahih Muslim. Kita tak boleh nak marah kat mereka sebenarnya. Dan di sinilah saya nak kata kaedah dakwah yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nahl ayat 125. Apa dia? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ramai ustaz ulah baca ayat ni. Dan saya yakin ramai di sini dah dengar dah ulasan tentang ayat ni. Tapi ada perkara yang menarik bila saya memikir, bila saya merenung ayat ini, tadabburkan dan sebagainya. Di sana ada kelompongan, hatta dalam tafsir-tafsir sekalipun, bila kita belik tafsir, tak banyak
Sebenarnya ayat ni ada dua bahagian. Yang kita baca tadi adalah bahagian pertama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa dia hikmah? Mudah nak faham. Macam mana hikmah? Bila saya nak minum air ni, saya mengangkat air ni. Tuh, saya angkat ni. Kenapa saya angkat? Bila saya angkat air ni, saya akan menggunakan daya tenaga tu sesuai dengan berat air ni. Sebab apa? Sebab saya boleh assume apakah kekuatan yang sesuai untuk angkat benda sekecil ini. Betul? Tapi bila saya nak angkat meja ni, saya akan guna daya kekuatan yang sama ke tak? Tak, itu hikmah. Ketepatan. Kita balik ke rumah, tengok isteri kita tengah muka masak. Adalah seleh warna tak tahu, tengah cetung, orang kata. Ada cetung masak. Kita pun juga goreng goreng mi goreng itu. Dia tengah BM, kita suruh goreng mi goreng. Isteri yang taat ni dia goreng, tapi tak sedap macam biasa. Sepatut bila kita tengok, balik tengok, dia tu masak. Tahu ada benda tak kena ni. Seorang suami yang prihatin, ada hikmah. Dia kata tengok tak kena ni, pujuk dulu dan sebagainya, lepas tu selesai. Nak katanya apa? Seorang pendakwah akhirnya kena faham manusia. Contoh, kalau saya pergi ke satu tempat, dia hantar, tempat ni memang tak kena sunnah langsung. First time kita nak pergi, takkanlah pertama kali pergi tu suruh saya kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Saya tengok tuan-tuan ni semua ahli neraka dah belakang ni. Akan ada kali kedua ke tidak? Mampu tak panggil dah. Mari mana jenis nak menerakakan orang. Tapi itulah yang berlaku. Sahabat-sahabat saya lah. Tak boleh. Allah Ta'ala ajar ni kaedah dakwah ni. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nasihat dengan cara yang baik. Bini kita tak dengar kata kita. Apa tahu orang lain? Bini kita 30 kali kata, 40 kali baru dia dengar. Kita pun serupa lah. Bini suruh beli kunyit, beli halia. Saya kata kunyit? Ni bukan kunyit ke? Saya kenal sekali Dia suruh beli kunyit, kita beli halia. Saya kata kunyit lah ni. Nak tanya orang Kedah malu. Nama Kedah takkan kunyit pun tak kenal. Iyalah kot kunyit ni kot. Beli bawa balik. Marah bini kita. Kunyit dengan halia betul ke? Orang lelaki begitulah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidal juga dengan cara yang baik. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, cara yang baik itu menggunakan nusus, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam kes kalau nak bincang perkara akidah dan ibadah dan sebagainya. Cumanya tuan-tuan, kalau perhati ayat ni, siapa pegang Quran tu, ayat ini ada bahagian kedua. Allah Ta'ala melengkapkan ayat ini. Pertama, dia ajar kita 3 kaedah dakwah. Kalau kamu ajak dengan cara yang baik. Kalau kamu nak nasihat yang baik, perkataan yang baik dan sebagainya. Dan kadang-kadang nasihat ni tak perlu dengan mulut, dengan tulisan, dengan WhatsApp secara peribadi. WhatsApp dalam grup ramai-ramai, bodoh mu ni. Orang lain tak dengar belakang. Dia borak dalam WhatsApp, dalam Facebook ni macam kita sembang kedai kopi. Semua orang tahu. Kita kata mu ni bodoh, mu ni tak payah sunnah kau. Dia marahlah kawan tu. Tapi kalau kita PM dia, Assalamualaikum akhi, nak tegur sikit ni, ada isu gini-gini, tanya khabar dulu dan sebagainya. Jadi benda tu kadang-kadang mahabbah. Afshus salam bainakum tahabbu. Rasulullah ajar bagi salam kepada sesiapa saja yang kita jumpa, kerana ia memulakan kasih sayang. Bahkan ada sahabat tuan-tuan, kalau baca dalam Riyadhus Salihin, ada sahabat dalam bab bagi salam. Ada sahabat ni hari-hari ataupun ada hari-hari tertentu tak ada kerja apa, dia akan pergi ke pasar. Buat apa? Bagi salam kepada setiap orang yang dia jumpa. Assalamualaikum. Dan biasanya bila bagi salam dengan mulut yang senyum. Tak ada orang bagi salam muka masa. Assalamualaikum. Muka macam nak bergaduh, tak debel macam mana pun, bila orang bagi salam, jawab salam mesti senyum. Assalamualaikum.
Nampak? Pemula kasih sayang. Itu dakwah. Itu dakwah. Terutama kita yang nak bawa sunnah ni lah. Sebab itu sunnah. Bagi salam senyum. Assalamualaikum. Ha? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat ini ilmuwan lah. Ini ilmuwan punya cerita. Baik. Perhatikan bahagian kedua ayat ini. Allah Ta'ala kata untuk melengkapkan bahagian pertama, 3 kaedah dakwah. Allah Ta'ala kata, Inna rabbaka huwa a'lam. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu. Biman dalla an sabili. Siapa yang sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan hanya Allah yang tahu siapa yang mendapat hidayah. Apa maksudnya tuan-tuan? Bila saya baca ayat ni, walaupun ramai dah dengar daripada kecil lagi ustaz dah baca ayat ni. Bila saya teliti balik, Allah Ta'ala nak bagi satu kaedah dakwah yang begitu cantik dalam ayat ini. Terutamanya untuk kita yang dakwah kita ni, jemaah sunnah. Allah Ta'ala kata, Inna rabbaka huwa a'lam. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Biman dhalla an sabili. Siapa yang sesat daripada jalan Tuhannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan hanya Allah yang tahu siapa yang mendapat hidayah daripada. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya Allah Ta'ala nak kata kita kerja kita dakwah saja. Kerja kita dakwah. Dan hukum orang, nak kata orang sesat, nak kata orang confirm masuk neraka, nak kata orang fasik, itu bukan urusan kita sama sekali. Bukan urusan kita sama sekali. Kita kena jaga. Kita kena jaga. Ha? Kita kena jaga ini. Kerja kita dakwah. 3 kaedah yang awal tadi. Bila duduk gitu, maka kita pun tak rasa begitu tertekan. Bila kita menyampaikan dakwah, dan bila orang tak berapa nak dengar dan sebagainya, kita rasa benda tu adalah aturan Tuhan. Bukanlah kerana kita ni tidak menunaikan lagi tanggungjawab kita, tetapi Allah Ta'ala masih tidak membuka hidayah dan sebagainya begitu begini. Tapi kita dah laksanakan tugas kita itu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, sepatutnya ada slide show baru dia jadi fokus pada tajuk. Ini jadi nasihat pula banyak ni. Jadi dalam banyak-banyak kita nak merujuk, tafsir yang banyak di alam Melayu ni tak sampai 10. Dan kebanyakan tafsir di alam Melayu, latas saya bagi latas sikit, kebanyakan tafsir di alam Melayu penuh dengan Israiliyat. Tafsir apa dia yang biasa di pondok pakai, Nurul Ihsan. Dah penuh dengan Israiliyat. Kajian ilmiah. Hadis tak sedar kira lah yang Israiliyat ni dulu. Memang penuh. Hampir semua tak terlepas. Tafsir Abdul Asir yang dikarang oleh Ustaz Son Haji dan sebagainya. Dan termasuklah tafsir Al-Azhar sekalipun yang kita nak bincang pada malam ni sikit ni pun tak terlepas daripada beberapa kesalahan, dan itu biasa. Untuk ulama yang besar, bila dia berkarya yang besar, maka ada beberapa kesalahan-kesalahan. Namun tuan-tuan, dalam banyak-banyak tafsir ni bila kita perhatikan, antara yang benar-benar menjaga disiplin dalam merujuk dan menakalkan, menafsirkan ayat, bahkan ada add-on, ada nilai tambah yang lain dalam pendekatan sosiologinya, sejarah, tasawuf, sastra psikologi dan sebagainya, adalah tafsir Al-Azhar. Dan antara tafsir yang lengkap 30 juzuk di alam Melayu ni tafsir Al-Azhar. Dan ia dikarang oleh Profesor Dr. Hamka ketika dipenjarakan selama 2 tahun 4 bulan. Kerana pada zaman konfrontasi tempoh hari, kalau siapa ingat tahun 60-an, bila ada konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Buya Hamka telah dituduh berpaling tadah kepada Malaysia dan ditangkap dan ditahan dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan. Dan kebanyakan mujaddid, ulama yang besar ini, era baru, pembaharu agama, mereka biasa masuk penjara dan biasanya menulis karya-karya monumental mereka dalam penjara. Sebab tu nak jadi orang hebat kena rasa dalam penjara. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah saya ni nak cerita sikit. Semenjak pindah di Sarjana Utama, walaupun tak pernah masuk penjara, tapi dia dekat dengan penjara Sungai Buloh. Dekat lah, tak aja masuk.
Dekat sikit lah. Di alam Melayu juga, selain daripada karya lengkap yang tidak banyak itu, karya tafsir ni kita dengar bercakap ni, ada juga karya-karya yang tidak lengkap. Ada yang jenis karya tafsir surah Yasin saja. Ada yang surah Al-Kahfi saja dan sebagainya. Jadi saya duk fikirlah kenapa bidang tafsir dengan bidang hadis tidak banyak ulama fokus di alam Melayu ni. Jadi kesimpulan akhirnya kita boleh kata kerana fokus ulama-ulama Melayu alam Nusantara pada masa itu memang terlalu fokus kepada ilmu penulisan kitab akidah aliran Asy'ariyah Maturidi dan juga ilmu kalam itu, dan juga fokus kepada apa dia? Fiqh itu fiqh Syafi'i, Fatani apa semua itu gini, dan juga tasawuf, wahdatul wujud dan sebagainya. Sehinggalah datang Profesor Dr. Hamka yang membawa tajdid yang sebelumnya ayahanda beliau, iaitu Hamka ni apa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi dia singkatkan, dia jadi Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Disingkatkan sebab dia penulis, jadi dia buat nama pena lah, jadi Hamka, HAMKA, nama singkatan. Ayah dia tu hebat sebenarnya tuan-tuan. Ayah dia nama Haji Rasul ataupun Karim Amrullah tu lah, Dr. Karim Amrullah. Orang yang hebat, ngaji di Mekah, buat balik aliran tajdid dan mula melaksanakan gerakan Muhammadiyah selepas menerima selepas dia bergabung dengan di Yogyakarta itu, gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta, Kiai Ahmad Dahlan, dan akhirnya dia bawa balik ke Maninjau, Sumatera Barat. Maka bermulalah era itu, dan Hamka adalah antara produk awal ataupun anak didik awal ayah dia sendiri yang akhirnya berjaya menyebarkan dakwah sunnah di seluruh Nusantara itu sendiri. Nampak tuan-tuan? Dan di sinilah hebatnya Hamka. Bila kita baca tafsir dia, memang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan ibadah dia sangat kemas, kejap. Dan dalam fiqh sekalipun dia tak declare dia fiqh mana-mana. Ini hebatnya Hamka. Dia tak kata kami ini adalah mazhab sekian-sekian, tak, melainkan dia gunakan dalil-dalil dan nas-nas untuk menjadi sandaran hukum fiqh yang dia nak bincangkan. Ini tafsir Hamka. Dan kenapa tafsir ini penting tuan-tuan? Kerana Hamka sebut dalam mukaddimahnya, dia tulis dalam bahasa Melayu untuk memenuhi keperluan pemuda-pemuda yang minat nak berdakwah tetapi tidak ada kita kata kemampuan untuk nak berbahasa Arab dengan bagus. Maka Hamka telah menulis lengkap dalam bahasa Melayu Nusantara, Melayu klasik, untuk dijadikan panduan kepada masyarakat awam. Dan di sinilah bila saya baca apa semua kita begini, dan memang masih ada kekurangan. Antara kekurangannya, martabat-martabat hadis di dalam tafsir ini masih lagi boleh ataupun masih ada persoalan ataupun perlu direview semula. Ada beberapa yang tidak dinyatakan dia punya taraf sahih ke dhaif ke dan sebagainya, satu hal. Dan dia kadang-kadang adalah isu-isu sikit, itu saja. Tapi yang lain-lain bila dia menafsirkan, sebagai contoh, bila dia menafsirkan, saya sendiri sedang menyusun tafsir maudhu'i bertema dengan merujuk pada tafsir Azhar. Kita buat qasas fil Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Bab yang terawal, awwalu ma khalaqallah, bab penciptaan awal, para penciptaan awal oleh Allah Taala. Golongan kalam kata Nur Muhammad, awwalu ma khalaqallahu Nur Muhammad ya Jabir, itu hadis yang mereka pakai. Tapi dalam riwayat-riwayat lain, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, kalam adalah makhluk yang pertama. Dan ada nas yang lain yang dikatakan makhluk yang pertama adalah arasy Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah. Dan bila saya tengok ayat-ayat tentang penciptaan alam ini tuan-tuan, subhanallah. Bila Allah Ta'ala kata inna fi khalqis samawati wal ard fi sittati ayyam, Hamka hurai dengan cantik, nak bagi kita gambaran yang luas beberapa kelebihan surah ini, sebab kita boleh baca dalam bahasa Melayu dan itu bahasa asalnya. Hamka kata, bila Allah Ta'ala kata dia jadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari, sittati ayyam, ataupun setengah ulama syarah 6 masa. Kenapa? Tuan-tuan, bila kita sebut 6 hari, apa maksud 6 hari? 6 hari sistem kita hari ini berlaku kerana ada bulan matahari. Betul. Sekali bumi berpusing, jadi 24 jam. Sekali bulan mengelilingi bumi, jadi
sebulan. Sekali bulan dan bumi keliling orbit matahari jadi setahun. Itu sistem yang kita pakailah dalam Masihi. Baik. Persoalannya bila Allah Taala kata khalqis samawati wal ardh fi sittati ayyam. Bila Allah Taala kata dia jadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari ataupun 6 masa, persoalan yang muncul ketika itu langit, bumi, matahari belum diciptakan. Jadi sistem masa yang mana Allah Taala guna ni? Allah, saya bila baca yang tu meremang bulu rama. Allah hebat Tuhan. Itu kita khusyuk dengan bila kita faham Quran. Dan tafsir ini dia tulis dalam bahasa Melayu. Kita baca, kita boleh faham. Itu yang seronok. Nampak tak? Hamka kata persoalannya ketika Allah kata begitu, sistem masa yang manakah dipakai ketika baru Allah Ta'ala nak cipta langit, bumi, matahari dan sebagainya. Maka tafsirannya wallahu a'lam, mungkin sittati ayyam itu di sisi Tuhan mungkin 6 saat, mungkin 6 jam, mungkin 6 bilion tahun. Wallahu a'lam. Tak boleh nak fikir. Nampak? Dan kemudian yang menariknya juga, Hamka sebut dalam tafsir dia, sesiapa yang nak mencari Tuhan di zaman moden ini, selain daripada belajar nas, naqli, yakni Quran dengan sunnah, dia mesti juga menguasai sains. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Dalam menafsirkan ayat itu, Hamka kata ulama ni siapa tuan-tuan? Ulama ini adalah mereka yang merenung tentang alam. Yakni saintis. Hamka kata dalam dia menafsirkan innama yakhshallaha min ibadihi ulama, tidak cukup dengan hanya hafal Quran, hafal hadis, tetapi mengabaikan ilmu-ilmu lain. Dalam zaman moden ini, bagaimana ramainya saintis-saintis di barat menemui, akhirnya bila dia kaji tentang alam, cakrawala dan sebagainya. Saya bagi contoh dulu bila MH370 tenggelam, didakwa tenggelam dalam lautan Hindi. Rupa-rupanya lautan Hindi ni tak ada manusia pernah sampai ke dasar. Kapal terbang nak pergi tu 5 jam. Berlega 2 jam, kena balik 5 jam. Minyak tak cukup, kena review balik. Nak kata jauh di tengah lautan. Dan dikatakan kalau setinggi ini lautan, sedalam ini lautan, KLCC hanya setinggi ini. Maksudnya penciptaan Allah dalam laut tu kita tak tahu apa pun lagi. Makhluk apa lagi, spesies apa dalam tu, wallahu a'lam. Dan kata Hamka, mereka yang khusyuk kepada Allah adalah mereka yang merenung tentang penciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah aw fi dzatillah. Kita kena fikir tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan alam. Tengok langit, tengok bumi, bintang, cakrawala. Ini kerja saintis lah. Tengok lautan, Allahu Akbar. Bila berlaku banjir di Kelantan, Allahu Akbar, Tuhan buat. Datang khusyuk, takut pada Tuhan. Khasyatillah, takut. Bagi orang yang berfikir. Nah, tetapi kalau kita wala tafakkaru fillah aw fi dzatillah, tetapi jangan memikirkan tentang zat Tuhan dan ataupun memikirkan tentang Tuhan itu sendiri. Dan ini yang ilmu kalam buat, yang kita tak suka tu lah. Sebab dia fikir pasal Tuhan. Tuhan tengah buat apa, mustahil dia buat apa, dia begitu. Memang tak sudah lah. Itu yang tak kena cara tarik tepi jalan lah. Kita fikir benda yang tak boleh kita fikir. Dan kaedah nak kenal Tuhan adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Cukup dengan tengok kekuasaan penciptaan Tuhan. Saya jumpa dengan seorang pakar oftalmologi. Siapa dia oftalmologi? Pakar sakit mata ni. Macam Prof Muhaya tu lah. Dia kata saat saya akhirnya kembali kepada Islam, untuk nak tahu kekuasaan Tuhan, cukup dengan merenung kepada sehelai daun. Kejuruteraan sehelai daun, dengan ada klorofil dia, dengan dia sedut karbon dioksida, keluarkan oksigen, dia punya structure begitu begini ada.
Dan Tuhan kata tidaklah sehelai daun kering yang gugur di bumi ini melainkan dia tahu belaka. Sudah cukup dia kata untuk membuktikan, untuk mendatangkan khasyatillah. Dan alam ini dinamakan sebagai ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dan inilah yang sedapnya bila saya baca tafsir Azhar, tuan-tuan, kerana bila kita baca kita boleh faham. Bila faham ni syok lah. Bila kita solat dengan faham surah Fatihah, antara sebab ulama kata nak jadi khusyuk adalah dengan faham setiap bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca tu dengan faham maksud dia, bukan maksud yang tersurat dan tersiratnya itu sekali. Maka kita akan datangkan gerun dalam hati kita, ya Allah tolonglah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Dan Allah Ta'ala jawab balik, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab. Allah Ta'ala jawab sebenarnya doa dalam surah Fatihah tadi. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah jalan yang baik, Allah Ta'ala pun segera jawab dalam surah Baqarah kemudiannya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Jadi kenapa tafsir Al-Azhar ni penting untuk kita? Kerana ia membawa kita kepada satu takah yang baru, yakni faham Quran, faham perspektif-perspektif moden tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Tafsir Ibn Kathir agung. Semua ulama salaf dan khalaf, orang pun nak berpakai kadang-kadang tafsir Ibn Kathir. Kita kata tafsir Ibn Kathir ni anak murid Ibn Taymiyah. Oh iya ke? Dia terkejut. Oh rupanya anak murid Ibn Taymiyah. Dia terkejut. Kata dah, ya, Imam Zahabi, Ibn Qayyim, anak murid semua, anak murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Oh iya ke? Dia tak tahu. Dan kebanyakan Al-Ghazali, Ibn Qayyim, Az-Zahabi apa semua ni mendapat pengaruh juga dari sudut gaya penulisan dan perbincangan intelektual daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan terkejut tuan-tuan. Gaya penulisan, pemikiran dan sebagainya. Sebab tu bila saya baca tesis membincangkan tentang pemikiran tasawuf, Profesor Dr. Hamka, Profesor Dr. Syekh Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Dr. Yusuf Qardawi banyak sebut cintanya aku kepada Ibn Taymiyah tidak mengurangkan kasih aku kepada Al-Ghazali. Tanpa kita nafikan yang dia bahagian hadis dia lemah tu, kita kena buang lah. Tapi banyak kebaikan-kebaikannya juga dia tinggal. Kita kena lapang dada sebagai orang ilmu. Baik. Jadi tafsir Azhar bila tuan-tuan baca, dia menggabungkan elemen-elemen tersebut. Kedegasan dalam akidah dan ibadah, tetapi keluasan dalam membicarakan tentang manusia, kasih sayang, dakwah dan sebagainya. Ada satu kisah yang disampaikan kepada saya untuk penutup sebelum kita mungkin soal jawab sikit. Ada satu kisah yang disampaikan kepada saya oleh orang yang biasa kerja di bawah Hamka, seorang wakil wartawan di Malaysia, majalah Tempo di Malaysia, bernama Pak Jawahir. Kalau siapa pernah pergi Jalan Bulan Tampahan dekat Pejabat PAS tu, ada kedai buku Indonesia di bawah tu, Pak Jawahir nama. Dia ada menulis juga dalam harakah dan sebagainya. Dia pada saya, pada suatu hari ada orang tanya Hamka, Buya, Hamka dipanggil sebagai Buya Hamka, Buya Hamka. Kata Buya, saya solat tak tinggal. Seorang wanita, gadis. Saya solat tidak tinggal. Semua yang lain-lain semua saya buat. Apa nama perintah Allah itu. Cuma satu benda saya tak nak buat. Dan saya rasa belum nak buat. Apa dia? Pakai tudung. Agak-agak kalau ada orang mari tanya begitu kat kita tak jawab apa? Engkau ni sesak dah ni. Apa jawapan Hamka? Hamka kata tidak ada masalah. Namun alangkah indahnya kalau anak kanda yang sudah solatnya cukup, yang sudah puasanya cukup, yang sudah mengikut segala arahan Tuhan, anak kanda juga mengambil sehelai kerudung dan menutup kehormatan anak kanda itu. Jangan keren orang tu nya. Mestilah luluh hati dia. Dan itulah dakwah dan kasih sayang. Dakwah tak boleh kerah tuan-tuan. Orang lari daripada kita. Tadilah first time kita duduk bid'ah, dalalah finnar. Terkejut orang. Jadi kita kena dengan hikmah dan dakwah. Baik. Dan ini kebetulan tuan-tuan, syarikat ni saya pernah kerja dulu.
Dalam keadaan saya duduk promo Hamka untuk student-student kita di universiti baca dan sebagainya, sebab mereka perlukan satu sandaran, tokoh untuk mereka sandarkan. Biasa kita dengar mana-mana tokoh, bila dia ceramah dia akan sebut, dia akan nakalkan pandangan tokoh yang dia suka. Saya sebutlah nama, contoh Dr. Mazhar. Penulisan dia, ceramah dia, siapa dia nakalkan biasa kita dengar. Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia At-Turuq Al-Hukmiyah. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Al-Fatawa. Itu cara orang yang apa nama kita kata ilmiah lah. Dia sandarkan pemikiran dan dihuraikan kepada tokoh-tokoh. Jadi bila kita nak bagi dakwah kepada orang awam, khususnya anak-anak muda di universiti, maka saya kena hadirkan tokoh yang mampu untuk memenuhkan daya intelektual pembacaan mereka. Nah, bila saya tengok-tengok dalam banyak-banyak tokoh di alam Melayu, yang mereka saya tahu, yang minat pada Islam ni bukan pengajar Islam saja, yang doktornya, yang engineer, yang pensyarah apa semua kita begini. Tapi dalam ramai-ramai tokoh itu tuan-tuan, yang ada karya hampir dalam semua bidang adalah Profesor Dr. Hamka. Dia ada 130 buah karya dalam pelbagai bidang. Novel dia ada 15 buah novel. Novel cinta. Waktu kita pelik tu, macam mana Buya Salafi juga tulis novel cinta lagu mana ni? Kita pun bila baca tu baru faham kenapa dia tulis dan sebagainya. Ada sebab-sebab dia. Dan masa dia tulis pun masa muda. Dan kebanyakan kisah tu pun kisah diri dia. Dan dia mengaku dalam autobiografi dia tu, saya ni dia cerita dia pernah zaman mudanya suka kepada wanita-wanita cantik. Dan kemudian dia pernah putus cinta dan sebagainya. Dia cerita dia manusia biasa. Dia pernah bila ayah dia seorang ulama yang besar paksa dia pergi sekolah, suruh berhenti sekolah rendah dengan Belanda punya untuk masuk ke dalam pondok. Paginya masuk sekolah rendah Pawali, petangnya masuk ayah dia punya pondok. Dan dia dipaksa untuk hafal kitab Bidayatul Mujtahid, Matan Ujrumiyah apa semua gitu begini. Dia memberontak. Dia kata umur dia baru 10 tahun. Ayah aku seolah-olahnya nak suruh aku alim hari itu juga, dia kata. Akan memberontak. Bila dia memberontak, dia baca buku-buku, banyak buku-buku sejarah, terjemahan dan sebagainya. Dia balik ni dia lempar kitab-kitab ni. Dan dia baca buku-buku yang dia suka lah, buku-buku novel dan sebagainya dan begitu. Ayah dia marah. Tapi akhirnya ayah dia kagum dengan diri Hamka. Dan Hamka ni, itu kelebihan dia guru tak ramai, tapi dia sangat luas pembacaan. Dia membaca dalam bahasa Arab dikuasai dengan bagus, dan dia menguasai falsafah barat melalui pembacaan dalam bahasa Arab. Dia menguasai wacana falsafah barat dengan membaca dalam bahasa Arab. Dan dia katanya, dia menggunakan falsafah itu bukan untuk berfalsafah macam orang pening falsafah tu, tapi dia guna falsafah untuk sampai kepada Al-Quran dan Sunnah, dan akhirnya boleh pula berhujah dengan orang yang pening dengan falsafah. Itu ilmuwan dan tokoh pendakwah. Dia bukan setakat duduk qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut kalau masalah boleh selesai dengan hanya qala Allah wa qala Rasul, bukan itu caranya tuan-tuan. Tok laki bini duk bergaduh. Pumpang lepas pinggang mangkuk apa semua. Kita pergi lepas Quran sebiji. Selesai ke masalah? Tak selesai. Jadi kita kena faham Quran dan Sunnah meletakkan dustur, prinsip-prinsip asas dan sebagainya. Tapi untuk mempraktiskannya kena ada ilmu-ilmu alat yang lain. Ilmu-ilmu yang kita kadang-kadang kita abaikan, ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu geografi, sejarah, itu semua perlu. Sebab ulama-ulama dulu menguasai hampir semua bidang ilmu tersebut. Jadi buku ini ada beberapa version, dan terbaru syarikat lama saya ni PTS, dia mendapat hak daripada waris-waris Hamka untuk menerbitkan dalam versi yang baru ni, dan berwarna dan sebagainya. Tapi isi dia tak berubah langsung. Saya baru satu jilid saja. Rumah saya ni dah ada dua versi tafsir Azhar ni. Tapi bila dia terbit ni beli lagi. Padahal isi dia sama je. Dia nak kira macam mana tu? Gila ke apa tu? Dah dia cinta tuan-tuan. Cinta ni lain, gila tu lain. Cinta ni dia lain, dia mabuk gitu lah. Cinta. Jadi versi baru ni memang cantik lah. Dia buat dengan color apa semua gitu begini. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan yang ada kita kata memang rasa nak baca apa semua, dah puas dah baca buku-buku lain, dah banyak dah baca buku, cuma sekarang dah umur-umur dah lewat ni, nak faham Quran, satu takah
nak faham Quran. Jadi antara yang terbaik saya cadangkan adalah tafsir Al-Azhar, kerana ia bercakap selain daripada dia guna nas Al-Quran dan Sunnah, dia juga bercakap tentang realiti Nusantara. Dia bercakap tentang persoalan-persoalan sekitar budaya kita, bagaimana nak berdakwah kepada budaya yang pelbagai dan sebagainya. Jadi saya buka kepada soalan lah, insyaAllah kalau ada soalan. Minta maaf, tak ada slideshow ni, dia jadi banyak tersasar juga. Kalau ada slideshow tu dia lebih terfokus. Dah perangai, dah biasa dengan slideshow. Alasan itu sebenarnya. Nanya letih, lapar belakang ni. Kuliah lepas isyak ni saya hanya jumpa di Johor. Pergi Johor kuliah lepas isyak biar betul dah. Sebab orang sini kerja jauh-jauh, balik dia kata bila balik bila balik tu yalah mau nak makan, minum apa semua, jadi dia buat kuliah lepas isyak. Saya terkejut. Rupa-rupanya mai Kuantan jumpa juga kuliah lepas isyak. Hebat orang Kuantan Ada soalan ke tuan-tuan? Tak ada? Wahai belakang. Okey. Assalamualaikum. Baik. Asasnya dakwah macam kita sebut tadi, bila kita dah menyampaikan, menegakkan hujah dan sebagainya, dan urusan hidayah tu akhirnya kita tak boleh nak rasa, maksudnya kalau kita tak boleh nak frah sangat, walaupun kita dah buat yang terbaik, dah tegakkan hujah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak ulas sikit lagi. Saya ada satu siri ceramah yang saya kembangkan daripada hujah-hujah ulama-ulama, dan saya temu ramah Maulana Asri sendiri supaya nak kait dengan kes tadi dalam masalah dakwah ni. Hatta non-Muslim pun tuan-tuan, orang yang tidak Islam, ada setengah ulama berpandangan tidak semestinya mereka kafir. Boleh faham? Ada setengah ulama berpandangan berdasarkan nas, wa ma mu'adzibina nab'atha rasula. Setengah nas ini Rasulullah kata, ataupun maksudnya menggambarkan bahawa ada non-Muslim yang mereka ni tidak kafir sebenarnya di sisi Tuhan. Baik, apa maksud kafir? Apa maksud kafir? Ingkar, tolak. Bagaimana kita nak kata seseorang itu kafir, menolak, sebelum ada yang memberi kepada mereka? Boleh faham? Kenapa Arab Quraisy dinamakan kuffar Quraisy? Kuffar. Kerana mereka ini tuan-tuan, dari sudut dakwah, Rasulullah dah tegakkan hujah di depan mereka. Mereka dah tengok mukjizat Rasulullah. Al-Quran bila dihidangkan kepada mereka, mereka seronok dengar. Mereka tahu ni bukan perkataan Muhammad. Hingga dituduh Muhammad sebagai kahin. Apa dia? Bomoh. Dituduh Muhammad sebagai orang gila kerana berkata-kata. Di Quran ni Rasulullah umur 40 tahun. Rasulullah, kawan kita hidup dengan dia, kita kenal dia sampai dia umur 40 tahun. Cara dia bercakap, cara dia bertutur, kita kenal, betul. Tiba-tiba dia ni Rasulullah bila terima wahyu, bercakap macam mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad cakap apa ni? Seolah-olah saya bagi gambaran, kita balik lepas ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun tengok isteri kita, wahai adindaku, Kakanda rasa pada malam ini Kakanda mahu menyantap. Ini kita kata mari mana pula untuk laki aku. Gambarannya Rasulullah bila bawa Quran itulah. Sebab sebelum ni Rasulullah bercakap macam biasa. Tiba-tiba mari Quran, Rasulullah mula bercakap bahasa wahyu. Susunan bahasa Arabnya, sehingga Walid bin Mughirah, sastrawan negara Arab Quraisy pada masa itu, dengar Quran tak boleh nak kata apa. Dia dengar Quran, dia balik kata kepada kaum dia, sungguh apa yang dikatakan oleh Muhammad bukan perkataan manusia. Bila aku mendengarnya, seolah-olah aku masuk ke dalam taman yang indah. Ada buah-buahannya ranum, ada di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan. Nak katanya hujah telah tertegak. Jiwa mereka tidak mampu menafikan kebenaran nas agama itu. Dalam hadis Abu Sufyan ketika sebelum Islam pergi berjumpa dengan Hercules di Rom. Hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya kedua mereka kata,
benarlah lelaki yang kamu bicarakan itu ada disebut dalam Injil. Maksudnya jiwa mereka dah kata Allah, betul dah dia ni, betul dah ni. Ya dah ni. Tapi mereka nafikan. Abu Sufyan pun pada masa tu kata, ya, aku kenal ni dia ni. Dia cerita Muhammad ni suruh begini, suruh berdamai, menyamarakan antara antara hamba dengan ni, tidak ada perbezaan, memuliakan wanita. Jiwa mereka ni, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Arab Quraisy pada masa itu tidak mampu menafikan kebenaran nas agama, tidak mampu menafikan dakwah Rasulullah. Tapi kenapa mereka tolak? La yadkhulul jannah man fi nafsihi mithqala dzarratin min kibr. Takbur. Bila dia masuk Islam, habis kepentingan dia hilang, tuan-tuan. Ni pak-pak disko-disko di bawah kawalan dia, habis semua tak ada. Kedudukan mereka sebagai bangsawan Quraisy hilang. Itu yang mereka risaukan bila masuk Islam. Walaupun jiwa mereka tak mampu nafikan kebenaran risalah Islam. Itu sebab mereka dinamakan sebagai kuffar Quraisy. Dalam konteks kita hari ini, Al-Ghazali sebut, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim ulah perkara ini. Ada di sana mereka yang tak pernah dengar nama Muhammad. Dakwah tak pernah sampai. Tak ada ni orang Islam ni tak pernah pergi dakwah kepada mereka. Mereka tak pernah dengar pun Muhammad ni apa, akidah tauhid apa, Tuhan Allah Ta'ala tu apa. Mereka tak tahu. Di sana ada perbahasan ulama. Kemungkinan mereka bukan orang kafir, walaupun mereka bukan Islam. Dan kemungkinan mereka Islam di sisi Tuhan. Maulana Muhammad Asri Yusuf, pernah kenal ke? Saya tanya dia, pengalaman dia belajar di India. Dia kata, antara sebab dia lama duduk di India, dah belajar di 2 universiti habis dah. Di Deoband sudah, di Lucknow sudah. Tapi dia sewa satu bilik, beli kitab banyak-banyak, baca. Sampai satu pernah, sampai berdarah hidung. Orang cinta pada ilmu sungguh-sungguh. Kenapa? Mencari satu jawapan. Apa dia? Dia kata, saya duduk di India ni, melihat orang-orang India ni susah. Allah takdirkan mereka beranak sebagai bukan Islam, Hindu ke apa, kasta macam-macam. Dan mereka ni hidup besar susah, makan susah, cari hijau susah, dengan kotornya apa semua begini-begini. Dan akhirnya mereka ini ditakdirkan mati juga sebagai seorang yang bukan Islam. Dan hukum kata kalau mati sebagai bukan Islam, ke mana mereka? Neraka abadan abada, selama-lamanya. Persoalan yang muncul di benak Maulana Asri, dia kata, saya fikir, di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Allah? Bila Allah takdirkan orang ini beranak sebagai bukan Islam, hidup sepanjang hidup dia sebagai bukan Islam, dan mati pula sebagai bukan Islam. Di mana keadilan Tuhan? Dia nak cari jawapan ini, dia habiskan masa begitu lama membelek kitab, membaca. Dan akhirnya dia jumpa jawapannya dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltut, orang yang sama menganugerahkan Dr. Honoris Causa, profesor kepada Hamka ini. Hamka dapat gelaran profesor tanpa pernah pergi sekolah dan universiti, tuan-tuan. Dia dapat profesor doktor tanpa pernah pergi sekolah dengan universiti. Dia hanya menamatkan darjah 3 sahaja di sekolah rasmi kerajaan. Tapi dia dapat gelar profesor doktor. Kerana di sana, kata Syekh Mahmud Shaltut dan Maulana Asri sebut itu, ada mereka yang tak pernah sampai dakwah Islam, hujah tak pernah tertegak kepada mereka, tetapi kehidupan mereka sesuai dengan anjuran Islam. Mereka tak minum arak, mereka tak berjudi, mereka tak berzina, mereka tak mencuri, mereka tak merompok. Nilai-nilai kemanusiaan sepanjang kehidupan mereka begitu sekali cantik dan sebagainya. Ada kemungkinan menurut sebahagian kecil ulama bahawa mereka Muslim di sisi Tuhan. Mereka Muslim di sisi Tuhan, dalam arti kata mereka bukan orang kafir. Kafir adalah bila hujah dah tertegak, jiwa mereka ni tak mampu nafikan dah. Betul Quran ni, Muhammad betul, belah bulan depan kami, kami tengok keluar air daripada jari, mukjizat Nabi. Orang kafir tengok belakang tu.
Tapi dalam masa yang sama mereka menafikan juga kerana kepentingan bangsa Quraisy, kaum mereka dan sebagainya. Ini barulah dinamakan kufar Quraisy dan abada di dalam neraka. Jadi dalam isu tadi, adakah salah kita bila kita dah berusaha menegakkan hujah dengan cara yang terbaik? Di saat akhirnya mereka tak terima, wallahu alam, akhirnya kita kena lah nak buat mana, tak nak ikut nak mana. Dah. Cuma kita kena buat kerja kita lah. Dah cuma tak boleh lah marah. Masalah kita abah ni kafir mu ni. Confirm masuk neraka mu ni. Tu jam lalu dia. Sebab dia berkata kita kafir. Dia main dua kali kafir. Dia dua ekstrim, dua kutub ekstrim. Bila bertemu takkan selesai masalah. Lepas tu saya bila kongsi pengalaman untuk akhirnya, bila saya pindah ke Taman Baru, pernah pergi lah. Taman Baru di Sarjana Utama tu memang kita buat agenda kita lah. Di surau tu pertama, kuat dia punya parti politik kerana dibina oleh kelompok itu. Satu. Yang kedua, memang aliran sana. Saya duk fikir macam mana ni. Kita nak pergi dengan kuliah maghrib pun pening kepala. Dan apa saya buat? Buat baik. Dan diberi ruang untuk kuliah. Setahun lebih saya kuliah di sana, tuan-tuan. Yang mana ada ruang kosong, saya akan kata tak apa, ada kosong je bagi saya. Tak ada masalah. Bayar PT kau tak bayar PT kau, itu nombor 14 dah kata. Yang penting boleh bercakap dulu. Boleh bagi orang suka dengan kita. Apa yang saya buat? Sepanjang setahun lebih tu, tuan-tuan, perkataan bid'ah, perkataan sesat, perkataan kafir, perkataan munafik tak pernah disebut. Melainkan mukaddimah takdilah, atau kena sebut lah sebab sunnah kita tu. Dalam kuliah saya fokusnya tidak menyerang, melainkan hanya bercerita inilah nas, inilah sumber Nabi. Kalau cinta pada Nabi sungguh, mengajilah hadis Nabi. Paling tidak kita hadis 40, Matan Arba'in An-Nawawiyah bagi khatam. Paling tidak Riyadhus Salihin. Paling tidak Syama'il Muhammadiyah. Dan apa yang berlaku? Kemuncaknya saya berjaya meyakinkan barisan AYK yang agak terbuka untuk buat daurah hadis satu hari. Bulan puasa 2 tahun lepas. Satu hari kita buat pembaharuan, saya kata. Kita buat bacaan Matan Arba'in Sama' hadis, Matan Arba'in An-Nawawiyah, sehari khatam. Boleh ijazah. Bunyi ijazah seronok. Boleh ijazah. Dia rasa semangat sikit. Kita buat Matan Arba'in mula lepas Zuhur, habis hingga buka puasa. Dan bila habis tu ramai seronok. Ini perasaan ngaji habis kitab. Dia seronok. Sebab selama ni duk mengaji, duk pusing tak habis kitab tebal tu. Dia pusing tebal tu berpuluh tahun tak habis. Jadi ni mengaji hadis Nabi, buat ta'liqat, ulasan sikit, habis sehari 40 hadis habis khatam. Ingat tak ingat nombor 2 lah. Yang pentingnya habis. Dan boleh tanda tangan kata hari ni aku telah mengaji habis, boleh ijazah lah. Seronok. Hari kedua kami buat apa? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, kitab hukum daripada Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih, semua dalam bab hukum hakam. Dan hingga hari ini tak habis lagi Umdatul Ahkam. Tiap-tiap bulan ada sehari, mula daripada pukul 10 sampai pukul 5 petang. Dan orang yang datang tu, tuan-tuan, selepas 2 tahun saya duduk situ, saya boleh kata macam mana? Tuan-tuan, kalau siapa yang mengaji hadis Umdatul Ahkam yang kelas kita tu, saya nak istihar. Hari ni surah kita ni surah Wahabi dah belakang. Gelak je mereka. Sebab dah faham. Dah faham apa benda Wahabi tu, apa benda nas, apa dia sunnah, apa dia hadis. Bila mereka tengok sendiri nas, bila tengok sendiri Nabi kata apa, dan mereka faham. Alhamdulillah, surah kami dah makin terbuka, dah makin terbuka. Saya tak pernah marah. Saya pun tak pernah kata bid'ah. Nak buat tahlil ke berapa, buatlah dulu, tak apa. Sehingga satu peringkat, bila orang nak buat tahlil sekarang, pihak AJK pun rasa tak selesa nak buat. Mereka terpaksa, muka ketak je berlaku terpaksa. Sebab orang yang nak buat tu yang jarang-jarang mari surau. Dan dia nak buat tu time dia nak kepada kita lah. Nampak tu. Dan itu cara dakwah yang untuk jaga masa panjang, sebarkan kasih sayang dan balik cerita nas. Tengok Nabi kata apa ni, tengok Nabi kata, dan kenalkan mereka kepada sumber. Penyelesaian utama, semalam saya tengok video YouTube daripada Ustaz Salman Ali. Dia pun cerita benda yang sama. Bagaimana dia temu dengan dakwah sunnah dan fokus kepada bidang hadis dan sebagainya. Kerana tidak lain, dia baca kitab Muwatta' Malik masa dia sekolah menengah lagi.
Bila dah kena nas tu, tengok hadis Nabi, tak nak benda lain dah tuan-tuan. Begitu. Jadi fokus dakwah kita adalah untuk ajak orang kenal kitab hadis tu dulu. Orang mari majlis-majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Matan arba'innya, syama'il Muhammadiyahnya, yang ringan-ringan dulu. Ini kita bagi Sahih Bukhari selalu lepeh kawan tu. Kita tak kerti Sahih Bukhari ni. Jadi bagi yang sesuai dengan level. Dan antara kitab yang terbaik untuk orang awam di Nusantara khususnya Riyadhus Salihin. Kalau siapa yang namanya Melayu Islam Nusantara boleh habis Riyadhus Salihin ni, kita boleh tabik lah. Tak usah bercakap lah pasal Sahih Bukhari, Muslim apa semua tu. Ni Matan Arba'in, Riyadhus Salihin, Syama'il Muhammadiyah antaranya. Nampak? Dengan kaedah itu saya rasa orang akan seronok dengan kita. Dia tak rasa kita marah dia tak rasa kita kafirkan dia, sesatkan dia, bid'ahkan dia, tak. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Soalan ya? 5 minit lagi, 10:30. Ibu-ibu ada soalan? Minta maaf, saya kena biasakan dengan tuan dulu, baru sedar. Marah dah tu, suruh berhenti. Ada soalan lagi? Tak? Saya tak faham apa cabaran di sini. Itu persoalannya. Biar kalau kita faham cabaran di sini, mungkin kita boleh bagi pandangan-pandangan yang lebih spesifik. Cabaran di sini apa dia? Dan saya nampak kalau ikut saudara kita, tak ramai asatizah lah sebenarnya. Antara di Kelantan terlebih asatizah, terlebih tok guru. Bila ramai tok guru ni, dia jadi banyak pesen juga. Faham tak? Bila tak ada tok guru langsung, jadi macam ni lah, jadi mencari-cari. Bila banyak tok guru hebat ni, ada jadi pesen lain pula. Begitu Tapi sebagai tulabul ilm, kena lapang dada. Saya tuan-tuan, saya kongsikan. Saya nak faham satu perkara. Majlis Habib Ali saya pergi. Kita nak faham. Saya pergi, apa benda yang seronok sangat ni? Pergi tengok. Patutlah seronok nyanyi. Menyanyi ni seronok lah. Nyanyi gendang seronok lah, dia semangat. Kau mana jenis kaki dikir barat apa semua tu, dia jumpa lah, syok lah dia kat situ. Kenal? Jadi siapa? Oh gini. Okey. Apa yang perlu kita, apa yang boleh kita belajar daripada mereka? Oh rupa-rupanya geng-geng Habib ni, bila dia bagi nasihat, perkataan yang dipilih, subhanallah, payah nak dengar perkataan kafir, sesat, payah. Dia sebut tu benda-benda yang seronok orang nak dengar. Syurga ni tuan-tuan, gini. Kita kata mari mana ni? Walau hadis-hadis sahih banyak cerita tentang kelebihan syurga, kelebihan, tapi dia pilih benda-benda yang seronok orang nak dengar. Dan itulah dakwah. Untuk pertama kali kita pergi kepada orang awam, cerita benda-benda seronok dulu daripada Quran dengan hadis. Ini duk faham terus mengaku. Itu isunya Jadi kena berubah sikit di situ. Jadi sekian saja, mohon maaf atas. Okey. Pertamanya saya bukan ahli dia. Yang keduanya, benda tu berat dan perlu dibincangkan daripada ahli, dan dia makan jam lah. Sebab dia taat pada pemimpin ni, dia isu yang berkaitan dengan nas. Ada setengah orang melihat itu isu akidah, dan bila dia nisbah kepada isu akidah, dia besar. Tapi fuqaha melihat ia dalam isu fiqh ataupun muamalat. Sebab Rasulullah tidak meninggalkan satu sistem pemerintahan. Rasulullah hanya meninggalkan nas yang menjadi asas. Kena man istajartal qawiyul amin, inna man istajartal qawiyul amin. Kualiti pemimpin begini-begini. Tapi sistem Rasulullah tak tinggal. Boleh faham? Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Islam dah besar, Farsi jatuh, Rom jatuh. Umar dah mula meminjam sistem-sistem daripada Farsi dan Rom. Nak katanya, kita kena dari awal kita kena faham isu politik ataupun isu urus takbir negara ni, isu akidah ke ataupun isu dia panggil mutaghayyirat, isu yang boleh berubah.
Thawabit apa dia? Isu akidah dan ibadah yang tak boleh berubah sampai bila-bila. Solat 5 hari sehari semalam tak boleh. Mana-mana syekh Maulana apa pun mari cerita solat ni 5 kali tak cukup tuan-tuan. Kena lebih sikit jadi 7. Auto bid'ah dalalah finnar. Memang buat syariat lain. Dalam isu pengurusan pentadbiran dia mutaghayyirat, isu yang berubah. Ketika masuk zaman era Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem pemerintahan dah jadi khilafah, raja, dan menurunkan warisan-warisan. Dan hari ini sistem demokrasi. Suasana ni kita beranak-beranak dah jadi sistem demokrasi. Adakah ulama-ulama yang menerima demokrasi menyatakan ia adalah sebahagian daripada Islam? Tak ada. Hatta Qardawi sendiri dan ramai ulama-ulama yang menerima sistem demokrasi tak kata demokrasi ini adalah isu, maksudnya demokrasi ini adalah kita kata sebagai penyelesaian, tak ada. Melainkan mereka kata demokrasi ini adalah satu wasilah untuk mencapai maslahah ummah. Sebab dulu pemerintahan berubah dengan pedang. Seorang pemerintah khilafah nak jatuh guna apa? Guna pedang, borah. Hari ni 5 tahun sekali kita hanya perlu mengundi. Kalau tidak letih tuan-tuan, setiap 5 tahun kena asah parang kita nak pegang sama sendiri. Nampak? Jadi demokrasi diterima sementara sebagai wasilah. Tak ada saya jumpa penulisan ulama kata demokrasi ini benar-benar Islami, tak ada. Mereka kata ini adalah alat untuk kita mencapai maslahah ummah. Maslahah ammah dia panggil. Kalau semua orang Islam tak keluar mengundi, tiba-tiba majoriti ya boleh kepada non-Muslim, dia tukar habis perlembagaan negara kita, Islam tak dapat tempat, baru tengah-tengah kita. Itu pentingnya mengundi, paling tidak, untuk mengekalkan institusi Islam semua ni untuk beroperasi sebagaimana biasa. Tambah-tambah negara kita ni Islam majoritinya. Tapi untuk beriman, demokrasi ini berasal daripada Islam. No. Hatta ulama yang menerima, apatah lagi ulama-ulama Saudi yang tak terima tu, yang memang meletakkan haram dan sebagainya, sistem kafir itu lagi sebab negara mereka sistem raja. Kita ni realiti yang hidup dengan China, dengan India, dengan Gaza rusuh, hari ni dengan Myanmar, dengan Nepal, dengan Pakistan, semua ada lah. Kalau di Kuala Lumpur, macam mana nak urus benda ni? Jadi diperlukan sentiasa upgrade, ijtihad baru. Sebab tu kena jelas apakah isu sawabit dalam agama. Sawabit, isu yang tak boleh berubah, iaitu isu akidah. Akidah tauhid sampai bila-bila. Dan isu apa dia lagi? Ibadah. Solat 5 kali, puasa bulan Ramadan. Tak boleh tahun depan kita ubah sikit lah. Kita puasa bulan Syawal pula. Tak boleh lah. Sebab sudah putus qat'i muhkam bahawa gitu. Tapi dalam isu-isu pemerintahan, politik, pandangan-pandangan, pendidikan dan sebagainya, sistem tu boleh berubah. Selagi mana tidak cross syariat. Waktu perbincangan yang luas. Orang yang sesuai nak bincang perkara ni Dr. Mazli Malik. Memang master dan PhD dia dalam siasat syariah. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala tulis kitab apa tuan-tuan? As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islahi Ar-Ra'yi War-Ra'iyyah. Dia tulis kitab tentang pentadbiran, siasah, pengurusan, bagaimana nak mencapai masalah ammah, maqasid syariah itu sendiri dan sebagainya. Jadi jangan kita ambil mudah perkara ini. Cumanya saya secara peribadi tidak setuju untuk kita terlalu menyokong ataupun perkataan kasarnya taksub kepada hanya satu-satu parti politik. Itu yang kita nak anjurkan. Kita mesti berpolitik dengan politik warga, citizen politik. Menjadi kumpulan ketiga yang menjadi pendesak kepada parti-parti politik ni pula. Nampak? Itu lebih untuk orang yang nak dakwah sunnah macam kita, dia lebih lapang dada. Kalau kita duduk dalam mana-mana parti politik, nak dapat tidak, kita mesti menyokong. Walaupun kadang-kadang jelas salah, tapi kita kata betul macam mana. Betul ke tak? Betul ke tak? Dan itulah perpecahan berlaku. Kerja kita 5 tahun sekali, keluar pakar. Yang mana yang lebih untung untuk kita, untuk dakwah kita, untuk Islam dan sebagainya. Nampak tak boleh pakar sangat? Nampak kalau itulah yang mendatangkan untung kepada kita, kita pilih itu. Itu saya punya pandangan. Dan kebanyakan kawan-kawan pun berpandangan.